Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk manfaat kejadian alam berdasarkan surah Fatir ayat 12 hingga 13 yang bermaksud, dan tidaklah sama keadaan dua laut sekalipun satu jenisnya, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang satu lagi masin lagi pahit, dan kedua-duanya itu berfaedah kepada kamu. Dari tiap-tiap satunya kamu dapat makan daging yang lembut, hidup-hidup, dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Selain itu, engkau melihat pula kapal-kapal membelah air berlayar padanya. Diadakan semuanya itu supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia Allah dan supaya kamu bersyukur. Bagi ayat ke-13 pula, Allah jua yang memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan ia yang memudahkan peredaran matahari dan bulan, tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Yang melakukan semuanya itu ialah Allah Tuhan kamu, baginya lah kuasa pemerintahan, sedang mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sesuatu pun walau senipis selaput biji kurma. Berdasarkan kedua-dua ayat tersebut, intisari ayat yang dapat kita peroleh ialah yang pertama, laut dan sungai adalah bukti tentang kebesaran dan keagungannya. Maksudnya, kalau kita tengok laut, betapa luas terbentangnya laut tu sampai kita tak tahu kat mana penghujungnya. Jadi, kita dapat fikir, apatah lagi penciptanya iaitu Allah, betapa hebatnya kuasa Allah yang dapat menciptakan laut tersebut. Yang kedua, khazanah di dalam sungai dan laut menjadi sumber makanan, contohnya seperti ikan, udang, sotong dan perhiasan seperti mutiara kepada manusia. Yang ketiga, permukaan laut membolehkan kapal berlayar dengan selamat. Permukaan laut seperti yang digunakan pada zaman-zaman Kesultanan Melayu dulu, kan membolehkan manusia dapat berdagang dengan selamat dan berhijrah dengan selamat. Yang keempat, kejadian malam dan siang adalah kesan daripada pergerakan matahari dan bulan. Dengan kuasa Allah, seperti mana yang kita pernah belajar, kalau matahari tu dekat satu bahagian bumi, maka dekat tempat tu dia akan jadi siang. Manakala yang di belakang daripada matahari tu, yang ada bulan, di situ akan jadi malam. Yang kelima, kejadian musim sejuk dan musim panas adalah bukti kekuasaan Allah. Maksudnya, kalau kita tengok musim sejuk dan musim panas, kita mesti tak terbayang macam mana boleh jadi benda tu. Jadi Allah lah yang telah tetapkan, telah jadikan di sesuatu tempat tu pada satu masa ni ada musim sejuk, satu masa ni ada musim panas, musim bunga dan sebagainya. Dan yang terakhir, Allah menegaskan orang musyrikin tidak memiliki sesuatu pun. Maksudnya, orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah, yang menyembah selain daripada Allah, tidak memiliki sesuatu pun, sebab apa yang mereka sembah tu bukan Tuhan yang sebenar, yang tak akan memberikan mereka apa-apa pun. Jadi mereka pun tak akan dapat apa-apa pun daripada menyembah benda-benda lain tersebut selain daripada Allah. Seterusnya, pengertian kejadian alam. Alam semesta adalah suatu hamparan dan ruangan yang sangat luas yang tidak diketahui dan tidak dapat dibayangkan luasnya. Maksudnya Allah dah ciptakan alam semesta ni sebenarnya adalah suatu hamparan, dan alam semesta ni sangat luas dan kita tak dapat nak bayangkan betapa besarnya alam semesta ni. Kalau kita belajar sains pun, dalam satu galaksi tu, dia sebenarnya adalah benda kecil daripada galaksi-galaksi di sekelilingnya. Dia sebenarnya ada banyak lagi dekat luar tu yang kita tak tahu. Sebenarnya kita ni kecil sangat. Jadi betapa besarnya kuasa Allah yang jadikan alam semesta ni. Yang kedua, alam adalah makhluk Allah kerana semua ciptaan Allah meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, penciptaan alam semesta adalah bertujuan untuk kesenangan dan kemudahan manusia. Allah dah ciptakan dah alam semesta ni untuk kita manusia, bagi kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan aktiviti-aktiviti manusia yang bermanfaat. Yang keempat, berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?
Daripada ayat tersebut, poin yang dapat kita ambil ialah yang pertama, langit dan bumi asalnya bercantum sebelum dipisahkan antara keduanya. Maksudnya pada asalnya langit ni dia bercantum dengan bumi. Lepas tu Allah pisahkan supaya bumi ni Allah dapat bentuk lagi tempat-tempat lain seperti daratan dan lautan supaya manusia dapat tinggal di dalamnya. Selain itu, poin yang kedua, air ialah asas kehidupan. Kemudian, kekuasaan Allah melalui kejadian alam. Yang pertama, kejadian manusia adalah bukti kekuasaan Allah. Maksudnya, kalau kita belajar sains dan biologi, kita akan dapat tahu betapa complicatednya kita punya tubuh badan ni yang Allah dah ciptakan. Betapa banyaknya fungsi organ-organ kita, saraf kita, dalam badan kita yang telah Allah ciptakan dengan teliti. Dan perkara itu menjadi asbab kepada kita untuk mengagungi Allah dan betapa hebatnya Allah dah ciptakan kita manusia ni. Yang kedua, penciptaan laut dan sungai serta isinya bermanfaat untuk manusia. Maksudnya Allah dah ciptakan laut dan sungai ni adalah dapat memberi manfaat kepada manusia. Contohnya macam airnya kita dapat gunakan dalam kehidupan. Selain itu, hidupan dalamnya yang kita dapat kita dapat jadikan sumber makanan, dan selain itu kita ada juga hidupan laut yang kita boleh jadikan sebagai ubatan. Yang ketiga, penciptaan laut membolehkan kapal berlayar. Maksudnya Allah dah jadikan laut ni juga sebagai antara tempat perhubungan yang boleh menghubungkan manusia ke tempat-tempat lain, yang boleh membolehkan mereka berhijrah. Yang keempat, peredaran matahari dan bulan menyebabkan siang dan malam. Allah dah ciptakan matahari dan bulan ni ada fungsi-fungsinya, ada proses-prosesnya yang dapat menyebabkan siang dan malam di bumi. Yang kelima, Allah memanjangkan waktu malam pada musim sejuk dan Allah memanjangkan waktu siang pada musim panas. Contohnya macam di kutub selatan, di Antartika macam tu, dekat situ waktu malamnya adalah lebih panjang daripada waktu siang, sebab kat situ selalu musim sejuk yang Allah dah tetapkan. Yang kedua, manakala bagi waktu siang yang lebih pada musim panas pula, ada setengah negara yang dia ada waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam. Jadi benda tu berbeza-beza bagi setiap negara. Jadi kita dapat tahu kekuasaan Allah tu dengan betapa Allah dah tetapkan dah benda ni macam ni, benda tu macam ni. Jadi kita dapat terus mengagungi kehebatan Allah dalam setiap perkara. Assalamualaikum, saya akan menyambung pembentangan saya pada hari ini dengan menerangkan tentang hikmah kejadian alam kepada manusia. Yang pertama, supaya manusia berfikir untuk menambahkan keimanan. Maksudnya, mereka yakin bahawa Allah yang telah menciptakan alam ini dengan sebaiknya dan memberi pelbagai manfaat kepada manusia. Yang kedua, memudahkan kehidupan manusia dengan adanya sumber dari alam sekitar. Contohnya, sumber makanan kepada manusia seperti haiwan ternakan yang halal dimakan. Yang ketiga, mengurus dan memajukan alam ini dengan berpandukan syariat Islam. Yang keempat, supaya manusia dapat berinteraksi dengan alam. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan saya tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Yang pertama, menjaga alam adalah asas keimanan seseorang Muslim. Maksudnya, kita sebagai seorang manusia bersyukur di atas nikmat Allah kepada kita pada hari ini. Yang kedua, sebagai medan untuk bertadabbur agar memberi keinsafan kepada manusia. Contohnya, kita pergi keluar rumah, kita lihat di sekeliling kita masih dapat melihat pokok-pokok, tanaman-tanaman serta dapat menghirup udara yang segar. Dan berkata kepada diri bahawa Alhamdulillah aku masih dapat melihat keindahan, Alhamdulillah aku masih dapat menghirup udara yang segar. Yang ketiga, dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan untuk beribadah. Contohnya, Allah masih bekalkan oksigen kepada kita untuk terus berkuat mengerjakan ibadah Allah. Ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, menambah keimanan dengan menikmati keindahan alam.
Yang kelima, dapat menjauhkan manusia daripada kemusnahan dan kerosakan agar generasi yang akan datang dapat melihat keindahan yang sama dan dapat merasai nikmat yang sama. Dan yang keenam, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Seterusnya, usaha dan tindakan untuk memakmurkan alam terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Daripada segi individu, kita perlu menjaga kebersihan alam, dan yang kedua, menerapkan dalam diri akan kepentingan menjaga alam. Dari segi masyarakat, mengadakan kempen kesedaran, menggalakkan kehijauan bumi. Dan yang dari segi negara, pihak berkuasa perlu memperketatkan undang-undang atas kesalahan seperti pembakaran terbuka. Dan yang kedua, mendidik remaja agar sentiasa menjaga kelestarian alam. Dari tajuk ini, pelbagai pengajaran yang dapat diperoleh kepada kita. Yang pertama, menjaga dan memelihara alam sekitar adalah tuntutan Allah dan Rasulullah dan wajib dilaksanakan. Dan yang kedua, setiap muslim dituntut untuk memelihara dan memelihara alam sekitar demi kebaikan semasa dan juga yang akan datang. Yang ketiga, kejadian alam sekitar adalah dalil kekuasaan dan keesaan Allah. Yang keempat, orang Islam dituntut untuk mengkaji dan menyelidik hikmah ciptaan Allah. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.